Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak murid semua. Jadi untuk kali ini cikgu buat video sendiri pula lah. Tajuk 4.1 kita dah belajar jenis-jenis tumbuhan semenjadi di Malaysia, iaitu hutan hujan tropika ataupun kita panggil dia hutan khatulistiwa, hutan paya air masin, hutan paya air tawar, hutan gunung dan juga hutan pantai. Okey, jadi untuk subtopik yang kedua, kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi ada 4 faktor di sini, ya. Okey, kita masuk satu tajuk ni lah. 4 faktor, iaitu yang pertama bentuk muka bumi, kemudian saliran tanah dan juga iklim. Jadi kita akan pergi satu persatu, kita akan lihat apakah faktor-faktor ni, ya. Maksudnya bentuk muka bumi yang berbeza, tumbuhan dia pun berbeza. Okey, sama juga macam jenis-jenis tanah dia, ya. Ada tanah yang begini, tumbuhan apa yang boleh hidup. Jadi tumbuhan tu bergantung kepada 4 faktor ni. Okey, bukan semua tempat boleh sama, Pokok durian tak boleh hidup di kawasan gunung, sebab ada faktor-faktor dia. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, yang pertama, bentuk muka bumi. Apa yang ada di sini, tanah pamah dan juga kawasan kaki bukit. Okey, jadi hutan hujan tropika ni tumbuh di kawasan tanah pamah, dan juga kaki bukit yang bersaliran baik. Maksudnya bersaliran baik ni air dia mengalir. Dan terdapat banyak pokok-pokok yang tinggi, pokok-pokok balak. Kemudian kawasannya berada 180 meter daripada aras laut. Akar banir berfungsi untuk menyokong pokok daripada tumbang. Nampak akar dia ni, ya. Jadi dia kukuh lah, pokok tu, bukan macam pokok kelapa. Okey, itu yang pertama. Okey, bentuk muka bumi yang kedua, kawasan muara sungai. Muara sungai, pinggir tasik dan juga pinggir laut. Okey, jadi kawasan-kawasan ni dianya ada dua keadaan lah, ya. Kalau dia hutan paya air masin boleh, ya. Pantai ataupun hutan paya air tawar, macam tu lah dia, macam ni muara sungai, ya. Muara sungai, pinggir laut, kawasan pasir, pinggir tasik, okey, hutan paya air tawar. Okey, kalau hutan paya air masin, macam di Kuala Sepetang, dia di tepi laut juga, cumanya dia pantai tak berpasir. Dia tengok kan, tepi laut tapi pantai tak berpasir, dia berlumpur je. Itu kawasan paya air masin. Okey, itulah dia. Seterusnya kita lihat bentuk muka bumi yang lain, tanah tinggi. Ni kawasan hutan-hutan gunung lah ni, ya. Kawasan tanah tinggi, pokoknya pun berbeza dengan kawasan tanah pamah dan juga kaki bukit. Okey, kalau kaki bukit tu macam kita lihat getah, ya, tanah dia warna merah tu kan. Tanah warna merah tu kita panggil tanah laterit. Okey, tanah color merah. Okey, kemudian tanah tinggi lebih 1200 meter dari arah laut. Tadi 180. Okey, yang ni lagi tinggi. Jadi pada ketinggian ni, ya, pokok-pokok dia pun bersaiz kecil-kecil sajalah, ya. Okey, dan lagi tinggi daripada itu pula, terdapat lumut, dan juga pokok-pokok tumpang, maksudnya pokok-pokok parasit, dan juga pokok-pokok bantut. Dan maksud dia lagi kecil. Okey, lagi tinggi lagi kecil pokoknya. Lagi atas gunung lagi tak ada pokok apa. Okey, gitu. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, saliran. Okey, kita lihat saliran di sini.
Dia bagi contoh Sungai Sarawak, sungai, satu lagi air terjun, di Terengganu. Saliran ni ada dua, satu bersaliran baik, satu bersaliran buruk. Senang cerita lah. Bersaliran baik ni maksud dia air lalu, orang kata air lalu. Bersaliran buruk ni kau biasanya air tawar. Bukan. Bersaliran baik ni kira macam air sungai, macam tu lah, senang cerita. Bersaliran buruk ni dia melibatkan biasanya kawasan paya-paya, tak, kawasan tasik, macam tu lah, Jadinya pokok-pokok yang ada kita lihat ni, kalau bersaliran baik, dia pokok-pokoknya banyak-banyaknya kebanyakannya pokok-pokok balak ni lah, Kemudian contoh-contoh lokasinya, ada di sini. Kemudian untuk bersaliran buruk pula, contoh-contohnya pokok mengkuang, di tepi paya, Ada juga pokok meranti, di kawasan paya, kempas, nipah dan juga nibung. Kemudian iklim. Iklim di Malaysia ni adalah iklim khatulistiwa. Maksud dia kawasan negara kita ni panas dan lembap sepanjang tahun. Maksudnya panas yang cukup, hujan yang cukup. Sebab itulah pokok-pokok di negara kita ni tumbuh subur, kecuali bila berlaku musim-musim kemarau lah. Sebab apa? Suburnya sebab negara macam kita ni terima cahaya matahari yang cukup, hujan yang cukup. Kemudian suhu pula, tentang suhu di kawasan tanah tinggi berbeza di kawasan tanah pamah. Sebab itulah kita lihat pokok teh tak sesuai tanam di kawasan tanah pamah ni. Kalau tak, dah ramai buat di tempat kebun-kebun kita tu buat tanam teh. Tak ada, dia kena di kawasan yang sederhana. Macam tu lah, barulah macam di Cameron Highland tu, ataupun di Sabah tu, di Kundasang. Dia kawasan yang sesuai untuk tumbuhan yang sesuai. Dia bukannya semua tumbuhan tu balun sama rata, tak ada. Kemudian yang terakhir, kita sekejap je. Yang terakhir di sini jenis-jenis tanah. Kita fokus pada tanah, yang pertama dia kata ada tanah alluvium, tanah alluvium, tanah laterit. Tanah laterit ni warna merah, macam di kaki-kaki bukit. Kalau tengok kamu naik kereta di tepi highway ataupun di kebun-kebun getah, tanah dia warna merah. Yang tanah alluvium ni dia lebih kepada, dia mengandungi banyak bahan mineral. Biasanya di kawasan muara sungai. Dia angkut mineral-mineral daripada air terjun tu, dia mendap di muara sungai. Jadi tanah dia subur lah, senang cerita. Tanah dia subur. Kemudian tanah gambut. Tanah gambut ni warna hitam, tanah hitam, pun subur juga. Kemudian yang keempat, tanah berpasir. Biasanya di kawasan tepi-tepi pantai. Kita lihat, hutan hujan tropika ataupun kita panggil hutan khatulistiwa, dua jenis tanah inilah, tanah alluvium ataupun tanah laterit. Hutan paya air masin, tanah gambut ataupun tanah alluvium. Maksudnya kawasan dia tanah dia lembut lah. Sama juga macam, sebab tu kawasan paya air masin dia berlumpur. Kita tengok di paya bakau lah, macam di Kuala Sepetang tu kan. Kemudian hutan paya air tawar pun juga tanah gambut dan tanah alluvium, sama seperti hutan paya air masin. Yang bezanya airnya lah, airnya. Kemudian pokoknya pokok nipah, mengkuang dan terap. Ini untuk air tawar. Hutan paya air tawar dia tak boleh hidup dia pula. Pokok nipah tak boleh hidup di hutan paya air masin. Jadinya dia bergantung kepada tanah juga. Dan juga
jenis hutan dia, jenis di kawasan dia. Kemudian hutan pantai, tanah dia berpasir. Okey, kena ingat bukan semua pantai berpasir. Ada yang tak pasir. Kalau Teluk Batik ialah berpasir, tapi ada kawasan-kawasan yang berlumpur. Okey, macam di Kuala Sepetang, tak ada kawasan pasir saja, semuanya berselut je, berlumpur je. Okey, contoh-contohnya tapak kuda, okey, pokok ru. Pokok ru ni macam Christmas dan pokok kelapa ni banyak lah. Okey, kemudian yang terakhir, yang kelima, hutan gunung. Hutan gunung, tanah elektrik yang cikgu kata color merah tu lah. Jenis-jenis pokoknya akan lihat pokok oak, laurel, paku pakis. Maksud dia punya tumbuhan dia banyak berdaun-daun tirus dia ni. Dia bukannya tumbuhan-tumbuhan yang lebat. Okey, contohnya Gunung Kinabalu dan juga Gunung Jerai. Okey, jadi okey, kita lihat glosari dia. Okey, tanah alluvium, tanah lanar yang terdiri daripada mendapat lumpur dan kelodak pasir. Mendapat lumpur dan kelodak pasir ni dibawa melalui yang daripada air terjun tu. Air terjun turun ke sungai sampai ke muara. Dia bawa lah, mendapat lumpur dan pasir ni, dia akan jadi satu, dia bertambak. Dia akan menjadi satu tambak di kawasan muara sungai. Dan tanah tu banyak garam mineral sesuai untuk tumbuh-tumbuhan. Okey. Kemudian tanah elektrik, tanah liat, tanah warna merah. Okey. Tanah gambut, okey, tanah yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang reput. Tu kata dia banyak humus, sebab tu dia kali hitam. Okey. Kemudian tanah berpasir di tepi pantai. Okey. Jadi dia ada kawasan-kawasan yang berkerikil besar, ataupun yang jenis halus lah. Okey. Jadi itu saja untuk kali ni. Cikgu sediakan untuk nota, cikgu buat satu nota ringkas, macam sebelum ni jugalah. Jadi kamu salin nota tu dan snap dan PM cikgu. Okey. Itu saja buat kali ini. Terima kasih.